Buletin Didik 16 Oktober bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin siang tadi mengikuti sesi libat urus SLU pengoperasian sekolah di Melaka. Sesi kali ini berlangsung dari pagi hingga petang melibatkan guru sekolah rendah dan menengah serta wakil PIBG sekolah rendah dan menengah dari seluruh Melaka. Datuk Dr. Razzie berkata SLU ini menjurus kepada penjelasan dan perkongsian pandangan mengenai operasi sekolah terutama dalam aspek keselamatan dan kesihatan semasa dalam kelas, waktu ketibaan dan penyuraian selepas tamat waktu persekolahan. Antara aspek yang ditekankan adalah memastikan pengudaraan yang baik sepanjang sesi persekolahan secara bersemuka. Ia penting bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 khususnya melibatkan varian Delta. Dr. Razzie juga berkongsi cadangan pendekatan yang akan dilaksanakan melalui konsep Sekolahku Sejahtera untuk memupuk dan membudayakan amalan serta nilai murni. Usaha ini katanya akan dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, kondusif dan membangunkan potensi murid dari peringkat awal lagi. Sementara itu, Datuk Dr. Razzie semalam menghadiri mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau dalam perkongsiannya di Facebook berkata, sewaktu Pelan Pemulihan Negara diumumkan Tan Sri Muhyiddin yang ketika itu Perdana Menteri, ada yang memandang sinis. Namun hari ini, tiada lagi negeri berada di fasa 2. Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan dan Labuan pula telah berada di fasa 4. Ketika ini, kata Dr. Razzie, sempadan negeri untuk merentas juga telah dibuka untuk rakyat Malaysia dan pastinya hujung minggu ini ramai yang merancang balik ke kampung untuk melepas rindu kepada ibu bapa dan keluarga tercinta. Hakikatnya, perancangan yang disusuli usaha gigih semua pihak untuk membawa negara keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 mula menunjukkan hasil yang jelas. Malah, jelas Dr. Razzie, kadar vaksinasi populasi dewasa juga melebihi 95%. Kini negara menuju fasa endemik dengan usaha berterusan kerajaan serta sokongan seluruh rakyat, negara akan kembali pulih. Pembukaan sekolah bagi tahap 1 bermula esok di Langkawi ternyata memberi kelegaan dan kegembiraan kepada kebanyakan ibu bapa. Ia susulan anak-anak mereka yang telah lama berada di rumah bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tinjauan ke Kampung Padang Ragut Barat Mukim Air Hangat mendapati ibu bapa begitu teruja untuk anak-anak mereka kembali ke sekolah. Seorang bapa Amirul Rashid Arshad yang sempat ditemui berkata dia tidak perlu lagi bimbang apabila anak-anak terlalu asyik menggunakan gadget sepanjang berada di rumah. Timbul kebimbangan jika mereka melayari bahan-bahan terlarang. Lega, mereka pun tak main handset sangat lagu tu lah. Kita pasal lega, lapang tu. Boleh pergi sekolah. Balik mai rumah pun tak ni sangat, tak sabuk sangat. Kalau boleh kalau boleh sekolah bukalah cepat sikit kan, macam tu lah. Bagi Mardi Abbas pula, sesi persekolahan bersemuka ini dikatakan akan memberi tumpuan yang lebih kepada sesi pembelajaran berbanding gangguan gadget di rumah. Dia duduk rumah saja, dia banyak main. Bila dia ke sekolah, dia balik mai dia ada juga lah dia tumpuan untuk ni buat kerja sekolah. Sesi persekolahan bagi tahap 1 yang tertangguh selama lebih 6 bulan itu akan bermula di Langkawi esok, manakala di Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Labuan akan bermula pada 18 Oktober. Baiklah, kanak-kanak pendukung aspirasi masa depan keluarga Malaysia. Selari dengan tema sambutan Hari Kanak-kanak tahun ini, Anak Kita Masa Depan Kita, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun berkata ia membawa harapan besar kepada agenda pemerkasaan keluarga Malaysia yang turut menumpukan pembangunan kanak-kanak sebagai pengemudi masa depan nasional. Menurut Datuk Seri Rina, statistik Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan sehingga Mei lalu, seramai 9.69 juta penduduk Malaysia terdiri daripada kanak-kanak. Kita juga telah meraihkan kanak-kanak yang telah pun mencipta nama bukan sahaja di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat international di mana pencapaian mereka ini dalam seusia muda. Tadi kita ada sebut adik Rashwin seusia muda 4 tahun mampu untuk mengenal pasti 198 bendera kurang daripada 10 minit. Jadi kita juga memberi penghargaan kepada kanak-kanak ini juga.
Beliau berkata demikian pada pelancaran Hari Kanak-Kanak Kebangsaan di Putrajaya siang tadi. Sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan kali ini dapat diadakan secara bersemuka dengan mematuhi SOP ditetapkan. Pihaknya juga tegas Datuk Seri Rina telah menstrukturkan pelbagai elemen dalam penyediaan bantuan buat kanak-kanak, termasuklah yang ketika ini terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dalam pada itu, kerajaan menubuhkan Jawatan Kuasa Tindakan Bersepadu Pengurusan Isu Kanak-Kanak dalam Talian bagi memberi perlindungan terhadap kanak-kanak agar tidak terjebak dengan buli cyber serta jenayah seksual dalam talian. Jawatan kuasa itu ditubuhkan pada Jun lalu dengan dianggotai 15 anggota terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO serta aktivis sosial bagi membincangkan mengenai langkah advokasi dan intervensi bersesuaian dengan jawatan kuasa berkenaan. Kesedaran kepada masyarakat khususnya supaya kita lebih menyebarkan mesej-mesej yang positif tentang kanak-kanak ini, ya, dan kita nak supaya kita rasa lebih sayang dan melindungi anak-anak kita ini, ya, macam kita kata, kita lihat banyak kes-kes yang berkaitan penderaan seksual kepada kanak-kanak. Jadi kesedaran ini perlu untuk kita terus terapkan, kita tak boleh berhenti. Tambah beliau, kementeriannya komited dalam menangani isu keselamatan kanak-kanak dalam talian dan pihaknya kini melaksanakan pelbagai program termasuklah memberi advokasi, kempen membanteras jenayah seksual kanak-kanak di media sosial serta membuat video pendek. Bertemu kembali. Kerajaan masih mengkaji keperluan mewajibkan pengambilan suntikan vaksin COVID-19 sebelum dibawa ke Kabinet untuk dimuktamadkan. Walaupun pengambilan pelalian itu belum diwajibkan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggesa dan menggalakkan semua pihak berbuat demikian demi kebaikan keluarga Malaysia. Sedang dalam kajian. Tapi kalau kita lihat, KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, telah mengeluarkan arahan kepada kaki tangan kerajaan untuk mengambil vaksin. Kalau tidak, tindakan akan dikenakan. Tentera, MINDEF telah mengeluarkan arahan, iaitu siapa yang tidak mengambil vaksin dianggap melanggar akta, melanggar arahan MINDEF. Setakat ini, yang diwajibkan mengambil vaksin ialah kaki tangan awam dan anggota tentera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau penyelenggaraan lift di Perumahan Awam Seri Perak, Bandar Baru, Sentul siang tadi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut memberi peringatan berikut kepada golongan yang menolak suntikan vaksin atau anti-vaksin. Individu berkenaan diwajibkan membuat saringan kit ujian rapid antigen air liur setiap minggu selain perlu membayarnya sendiri. Sorry to say, to make life very difficult for you if you're not vaccinated because you choose not to be vaccinated. If you cannot be vaccinated on health grounds, that's fine. We give you a MySejahtera digital exemption e-certificate. But if you don't choose to vaccinate yourselves because you don't want to vaccinate yourself, then we will make life difficult for you, continue to make life difficult for you. You cannot dine in restaurants, cannot go into shopping centres, and I will be releasing the national testing strategy next week. We will also probably mandate you to go through weekly tests, saliva tests, that you have to pay for. Government doesn't pay for. Jelasnya, walaupun kerajaan tidak mewajibkan vaksinasi di peringkat negara, tetapi memberi galakan untuk mewajibkannya di peringkat sektor. Galakan itu termasuklah untuk sektor swasta. Sebelum ini, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mewajibkan penjawat awam mengambil vaksin dan perlu segera melengkapkan imunisasi itu sebelum 1 November ini. Baiklah, Skillbox at Kelab Malaysiaku siri kedua kali ini memberi ruang kepada pelajar mendekati 3 nama besar untuk berkongsi pengalaman mereka mengenai peluang pekerjaan. Bertemakan pembangunan kerjaya, webinar ini menampilkan penyanyi dan pelakon Wani Khairi, usahawan digital Khairul Amin Kamaruzaman dan pengarah Malaysia Tourism Centre Rudi Irwan Syukaimi.
Webinar berdurasi 3 jam 30 minit yang disertai oleh 1,623 pelajar dari 706 sekolah seluruh negara itu telah membuka peluang untuk peserta berinteraksi dengan ikon kegemaran mereka secara maya. Rata-rata pelajar teruja dengan penampilan Khairul Aming yang mempunyai pengikut seramai 6.7 juta di media sosial. 2009 alhamdulillah pergi ke United States, beli kamera baru tapi hilang, jatuh dalam salji, terus rosak. And then 2012 saya kumpul duit masa belajar lah. Saya ada buat part time jadi tutor kan. And then kita beli kamera DSLR. 2014 saya graduate. And then balik kerja oil and gas 2021 itulah saya dengan kain plakatnya. Buat kerja full time sebagai videographer. Yang penting bekerja sendiri dengan tim sendiri lagi you rasa macam puas hati. Dah lah buat studio kat rumah sendiri. Pempengaruh terkenal negara ini juga sempat berkongsi pahit manis perjalanannya selama 16 tahun untuk menempa nama seperti yang dilihat hari ini. Sementara itu, dua pelajar yang ditemui, Balkis Nur Sufrina Bukhari dan Muhammad Arif Sabri, melahirkan rasa gembira kerana berpeluang mengikuti sesi Skillbox Siri 2 kali ini. Secara tidak langsung, ia memberi mereka pengalaman baru sebelum berdepan dunia kerjaya di masa depan. Masih bersama Buletin Didik. Corak batik biasanya dihasilkan oleh pengusaha kraft melalui teknik canting dan blok. Di Lenggong Perak, pelatih Orang Kurang Upaya OKU Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK mempelajari cara baru mencorak batik iaitu dengan menggunakan tanah liat sayung. Ikuti laporan wartawan Syafiqah Damanhuri. Sebut sahaja labu sayung, pasti ramai yang dah mengetahuinya. Tanah liat yang sama kali ini digunakan untuk menghasilkan batik tanah liat, hasil tangan insan istimewa di Lenggong. Penyelaras pertubuhan itu Zamri Mat Said berkata, teknik tanah liat diperkenalkan pihak kraft tangan Perak kepada pelatih pada minggu lalu. Berbeza daripada biasa, motif batik dihasilkan menggunakan bahan tempatan. Cara itu lebih selamat dan tidak memerlukan penggunaan haba untuk membuat corak, katanya. Ini boleh kita latih dan mereka ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa sebabnya hasil yang mereka buat adalah tak sama dengan satu produk yang lain. Dan itulah hasil seni yang kita rasa menjadi satu trademark kepada negeri Perak. Sebelum ini, pelatih turut didedahkan untuk membuat batik tradisional yang dipantau oleh tenaga pengajar. Dengan teknik baharu itu, produk yang dihasilkan lebih mudah dan cepat, sekaligus mampu menjana pendapatan yang baik kepada insan istimewa. Selama 12 tahun saya bekerja, pelbagai projek yang kami telah hasilkan untuk menjana pendapatan diorang. Tapi Alhamdulillah projek kraft bersama kraft tangan dengan batik ni mendapat sambutan sangat-sangat. Walaupun kami baru setahun, saya rasa setahun jagung dalam projek ni. Simai, batu bubuh. Buat tanah. Nak buat macam mana? Lepas tu kena buat macam mana? Jemur. Lagi? Lepas tu bau selup baju. Hasil tangan itu dijual secara dalam talian dan berharap terus menjadi pilihan dan mendapat sokongan masyarakat. Laporan Syafiqah Damanhuri, Lenggong, Perak. Abu daripada kebakaran hutan Amazon dikitar semula oleh seorang artis jalanan di Brazil. Mundano menggunakan abu-abu pokok itu sebagai lapisan terakhir untuk lukisan muralnya yang dipaparkan di bandar Sao Paulo. Dan seperti hasil seni lain di bandar itu yang syarat dengan pelbagai mesej, Mundano mahu membawa mesej sayangi hutan. Nesse exato momento tem milhares de focos de incêndio no Brasil, só que aqui quem está na cidade não está vendo. Mas eu tive esse privilégio de ver ao vivo, coletar esse pó da floresta e transformar aqui numa grande releitura de Cândido Portinari.
Harapannya dapat mencetuskan permintaan untuk polisi kerajaan yang lebih baik dalam mempertahankan hutan hujan Amazon. 3 angkasawan Cina selamat mendarat di stesen angkasa lepas baru hari ini dalam misi angkasa lepas negara itu yang paling lama. Ketiga-tiga mereka berlepas dari Sichuan semalam dan bakal berada di stesen angkasa Tiangong selama 6 bulan. Shenzhou 13 berlabuh kira-kira jam 7 pagi dengan 2 angkasawan lelaki dan seorang wanita dijadual memasuki modul teras Tianhe kira-kira jam 10 pagi. Agensi Angkasa Lepas China menyifatkan pelancaran itu sebagai suatu kejayaan dan ketiga-tiga mereka berada dalam keadaan baik. Difahamkan kira-kira 11 misi ke angkasa lepas diperlukan bagi membawa dan memasang semua peralatan untuk stesen angkasa Tiangong di orbit. Selain membuat ratusan eksperimen fizik dan perubatan angkasa sepanjang berada di sana, angkasawan terlibat juga bakal melakukan 2 hingga 3 perjalanan di angkasa untuk memasang lengan robotik baru bagi membantu operasi pembinaannya nanti. Sebaik selesai, Tiangong dijangka berada di orbit kira-kira 400 dan 450 km di atas bumi untuk tempoh sekurang-kurangnya 10 tahun. Ia sekaligus membuktikan komitmen China untuk mengekalkan keberadaan manusia di angkasa lepas untuk jangka panjang. Sukan, perjuangan skuad badminton negara dalam kempen Piala Thomas berakhir. Ia selepas tewas 0-3 di tangan musuh tradisi Indonesia pada aksi suku akhir. Pemain perseorangan negara Li Zijia yang diharapkan menyumbang mata pertama tidak kesampaian apabila tewas 15-21, 17-21 kepada Anthony Sinisuka Ginting. Zijia juga gagal mengulangi persembahan seperti di Piala Sudirman susulan kecundang buat kali keempat dalam 5 siri pertemuan. Harapan yang diletakkan kepada bergu lelaki Aaron Chia So Woo Yik untuk kembali menyamakan kedudukan turut terkubur. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 ini tunduk di tangan pasangan nombor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo 17-21, 21-16, 15-21. Eng Se-yong yang menghuni ranking ke-82 perlu menang untuk menghidupkan peluang negara. Namun dia juga gagal menandingi ketangkasan pemain di ranking ke-7 dunia, Jonathan Christie. Se-yong sedikit memberi harapan apabila menang set pertama 21-14 sebelum tewas 2 set berikutnya 19-21, 16-21 selepas beraksi selama sejam 15 minit. Keputusan itu menyaksikan skrip sama berulang buat Malaysia, tewas kepada Indonesia peringkat yang sama pada edisi 2018 di Bangkok. Dalam saingan Piala Uber, juara bertahan Jepun berjaya mara ke peringkat akhir untuk berdepan China. Berikutan menewaskan Korea Selatan 3-1 di separuh akhir. Jepun terdahulu ketinggalan 0-1 ekoran kekalahan Akane Yamaguchi di tangan An Se-yong 14-21, 7-21 dalam tempoh permainan 37 minit. Jepun kembali menyamakan kedudukan pada aksi kedua bergu wanita selepas Yuki Fukushima Mayu Matsumoto cemerlang menundukkan pasangan nombor 4 dunia Lee So-hee Shin Seung-chan dalam pertarungan 3 set. Pemain perseorangan di ranking ke-15 dunia Sayaka Takahashi pula menyumbang mata kedua Jepun dengan mengatasi Kim Gyun 18-21, 21-18, 21-14 untuk kedudukan semasa 2-1. Melengkapkan kebangkitan penuh bergaya juara bertahan ini adalah mata ketiga yang disumbangkan bergu wanita Misaki Matsumoto, Nami Matsuyama. Mereka mengetepikan cabaran pasangan nombor 5 dunia Kim So-yong, Kong Hee-yong hasil kemenangan straight set 21-17, 21-18 sekaligus mengesahkan slot final Jepun bertemu China. Baiklah, Festival Cahaya yang menerangi bandar bersejarah Prague mengakhiri buletin didik kali ini. Ia memaparkan lebih 20 hasil kreatif artis daripada augmented reality sehinggalah pemetaan video. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan Assalamualaikum.